Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla dari hati yang benar-benar merasakan akan segala nikmat sekunan Allah SWT yang Allah telah jadikan pada alam jagat raya ini, yakni nikmat kurniaan yang dalam bentuk kebendaan. Allah zahirkan seluruh kekuasaannya dalam bentuk ciptaannya. Adapun Allah jadikan kita juga dalam alam manusia ini penuh dengan penelitian dalam kejadiannya yang begitu teliti, tuan-tuan. Maka kalau kita lihat dengan hati yang benar-benar mengenal Allah SWT, maka tiada satu pun kecacatan. Maka dengan itu kita puji Allah di atas segala kesempurnaannya. Alhamdulillah juga, lagi sekali Allah pilih kita, semua yang hadir pada malam ini, Allah pilih untuk terus istiqamah dalam pengajian kita insya-Allah dalam kitab Lisanul Haq, kupasan tentang kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf, kalam-kalam kebenaran. Tahniah dan syabas kepada anda yang terus istiqamah untuk terus mengkaji dan menyelami dan memahami setiap baik-baik kata-kata, dan kita nak memahami perbahasan kehidupan ini. Dan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan anda mendapat sesuatu dalam perbincangan kita insya-Allah. Mendapat petunjuk dan hidayah Allah SWT sehingga terbuka hati itu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alhamdulillah, sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, bantu sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang mana mungkin tak masuk lagi. Sebarkan kepada ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran. Lakukan tugas anda untuk menyebarkan kebenaran melalui media masa ini. Medium ini tekan like and share. Tekan tuan-tuan, biar ramai lagi yang mendapat manfaat dan fadilat daripada pengajian ini insya-Allah. Dan saya melihat ramai yang mana mendapat kesan daripada perbincangan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beruntunglah kepada sesiapa yang menyebarkan, menjadi asbab penyebaran kita itu, menjadi asbab orang lain atau sahabat kita ataupun si fulan A, si fulan B ke, terbuka hati dia untuk mendengar, pahala dapat seperti mana orang yang mendengar itu dapat. Allahu Akbar. Jadi sebar-sebarkan, ya, sebar-sebarkan insya-Allah khair. Bagi yang baru, alhamdulillah kita berada dalam pengajian tauhid dan tasawuf. Tauhid dan tasawuf, tauhid ini tentang mengenal Allah SWT. Tasawuf itu tentang penyucian hati untuk membuang segala sifat-sifat mazmumah dan digantikan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terkeji, mazmumah. Sifat-sifat mahmudah itu sifat-sifat yang dipuji oleh Allah SWT dalam perbincangan kehidupan.
kita nak meneliti tentang kehidupan kita ni. InsyaAllah, Allah, billahi, dengan Allah, kita memulakan segalanya. Dengan Allah kita menuntut ilmu pada malam ini. Ya Allah, dengan Allah aku menuntut ilmu pada malam ini. Dengan Allah kita menghayati kehidupan ini. Dengan Allah kita nak menghayati makna kalimah dengan Allah itu. Dengan Allah itu kita nak menyerapkan dalam sanubari kita ini. InsyaAllah biar sebati melekat menjadi darah daging kita. Setiap hala nafas kita itu kita nak menghayati maksud dengan Allah SWT. Mudah-mudahan bila kita bermula dengan Allah, maka segala apa yang ada pada Allah, Allah berikan kepada kita insya-Allah. Khair, sidang jemaah muliakan Allah SWT. Perbetulkan niat, untuk menuntut ilmu insya-Allah. Dan insya-Allah kita pada malam ini kita akan meneruskan kajian ilmu kita masih dalam perbincangan lisanul haq, ini kalam-kalam kebenaran. Dalam tajuk malam ni, kata-kata semangat. Kalam-kalam yang nampak semangat tetapi menjerat diri. Apakah dia? Mari kita bincangkan dalam perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah bermengkati lagi kita majlis kita pada malam ini. Mari kita mulakan dan kita baca sama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga Allah bantu kita untuk memahami pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Hadirin dan harap muslimin dan muslimat, para pejuang kebenaran semua. Pada malam yang penuh barakah ni kita nak mendalami tentang kalam yang membawa erti kepada semangat. Hari ini ramai kita nak mencari kata-kata semangat, dia panggil. Bahasa mudah, kata-kata semangat, Ustaz. Lemah saya ni, saya nak naikkan semangat. Baik. Pertama sekali kena faham semangat tu duduk kat mana. Pertama sekali kita kena faham apa itu semangat. Baik. Dalam konteks semangat ni adalah membawa kepada perasaan. Semangat itu membawa pada perasaan, nafsu. Baik. Tetapi kalau kita nak lihat, adakah nafsu ini semuanya buruk? Baik, pertamanya bila sebut saja nafsu, memang dia akan membawa kepada keburukan. Tapi ada nafsu yang didorong dengan kebaikan. Itu dipanggil nafsul mutmainnah. Semangat yang membawa kepada ketenangan. Ada semangat yang membawa kepada kerosakan. Baik, malam ni kita nak sentuh tentang semangat yang membawa kepada kerosakan bermula dengan kata-kata semangat. Memandangkan kita membincangkan tentang tajuk atau kitab yang mengkhususkan tentang kata-kata. Jadi kita nak kenal pasti bagaimana kata-kata semangat yang nampak macam semangat tetapi ujungnya ataupun isinya ataupun apa saja sentence ataupun kalimah-kalimah itu akan membawa kepada kerosakan. Bagaimana nak tahu perkara ini? Kita kena belajar dengan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Berkata benar walaupun pahit. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa belajarlah kebenaran. Hakikat kebenaran dengan kebenaran, bukan dengan orang. Bila kata dengan orang, kita bimbang ada orang yang kadang-kadang nampak perwatakannya, nampak segi keilmuannya, tetapi tidak membawa kebenarannya. Ada tidak? Ada. Siapa? Iblis laknatullah. Iblis nampak perwatakannya itu perwatakan yang hebat. Kalaulah Iblis diberi pilihan untuk menzahirkan dirinya sekarang ini,
maka dia akan memilih menzahirkan diri dalam bentuk sebaik-baik rupa. Sebab orang-orang yang ada ilmu kan takkan nak membawa rupa yang buruk, rupa-rupa yang tidak mendatangkan orang percaya. Pertama sekali dia kata dia akan jaga penampilan supaya first impression, kata orang Jawa kata. Orang nak bagi semangat ni, the first impression, dia tengok orang tu dah, oh ini orang hebat ni. Ini orang hebat ni. Baik. Sekarang ni, apakah yang mendorong kita untuk mendatangkan semangat itu? Kalau kita salah pawak, salah faham, salah kita menilai, sudah pasti semangat itu akan didorong dengan nafsu saja. Apa dia? Kebendaan. Rupa dan harta. Betul tidak? Sedangkan Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa dan harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sedangkan Allah tengok hati dan amal. Baik, adapun adakah penampilan ini tidak penting? Tidak. Penampilan itu sangat penting. Penampilan yang syiar itu sangat penting. Dia menjadi satu image. Dia menjadi satu orang panggil trendsetter ataupun orang panggil kayu ukur kepada orang yang akan tengok. The first impression, sebab tu dalam Islam sangat menjaga syiar, sangat menjaga akhlak. Tetapi tidaklah menjaga rupa yang hanya mempertahankan benda. Ada orang kata biar apa-apa asal bergaya, atau biar kita senyum tetapi berduka, atau biarlah kita nampak baik tetapi jahat. Nampak? Itu satu penampilan yang salah. Islam sangat menjaga penampilan demi menjaga keaslian. Contoh, kalau Islam itu sejahtera, pastikan sejahtera. Itu kena jaga penampilan. Kalau dia ini hamba Allah, pastikan dia ditunjuk sebagai wakil hamba Allah. Kalau dia ini seorang yang kuat, tunjukkan kekuatan itu kerana amanah yang diberikan kepada diri. Bukan mempertahankan rupanya. Contoh macam tadi, dia perwatakannya nampak hebat, nampak berharta, hakikatnya apa-apa. Macam tu. Nampaklah sepertinya wara, alim, hakikatnya munafik. Ini tidak boleh. Tetapi, adakah kita terdorong dan terkesan dengan penampilan itu? Adapun kalau kita belajar, kita lihat perjalanan hidup kita ni, kenapa orang tertipu? Tertipu ni adalah apabila dia tertipu dengan penampilannya, apa yang dilihat dengan mata kepala. Sedangkan kita ada dua penglihatan. Malah penglihatan yang utama itulah penglihatan mata hati. Baik. Jadi sebenarnya jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat penampilan ataupun appearance, pemakaian ini mestilah seiring dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi maknanya kita tak nak ada kata-kata semangat yang hanya pada luaran tetapi dalamannya hancur. Itu maksud dia. Yang pertama kita nak kena pasti kata-kata semangat yang hanya mendorong kepada satu keadaan saja. Iaitu mendorong kepada habuan kebendaan, mendorong kepada habuan keduniaan, mendorong kepada habuan-habuan yang dalam bentuk kemanusiaan semata-mata. Namun dia tidak membawa kepada kejiwaannya. Ni jiwanya tidak bangkit, tidak baiz. Maka semangat ini adalah semangat yang menjerat dirinya saja. Baik, saya ulang lagi sekali. Kita tak nak berhadapan dengan kata-kata semangat ataupun tunjuk semangat, tetapi hanya membawa kepada satu pandangan saja. Iaitu semangat sekadar mendorong kepada keduniaan. Semangat sekadar mendorong kepada kebendaan. Semangat hanya mendorong kepada bentuk-bentuk rupa kemanusiaan seperti apa yang manusia suruh. Itu yang disemangatkan. Contoh, manusia suruh jaga kedudukan. Yang itu yang disemangatkan. Jadi kalau itulah yang semangat yang nak dibina, atau kata-kata semangat itu akan disusun mengikut apa topik dia itu. Sebab itu peringkat awal pernah kita bincangkan sebelum ini, bukan? Bagaimana mengenal pasti tajuk dulu. Berkata, kita kena ada amanah dalam membawa kata-kata ini. Kita kena pasti apa tajuk ni, maudhu' dia. Sebelum kita nak mengeluarkan, melontarkan kata-kata ni, apa orientasi kita ni? Apa tajuk kita ni?
Contoh, dia nak kata-kata memberi semangat kepada orang yang tak ada duit. Jadi maknanya sekarang dia menyusun kata-kata semangat yang membawa supaya orang ni ada duit. Hati-hati kalau kita lihat kata-katanya nanti, silat hari bulan menjerat diri. Itu contoh. Dia nak memberi semangat untuk wanita itu menjadi, apa dia? Katalah menjadi wanita berdikari. Contoh. Jadi kata-katanya itu akan disusun dengan mauduk itu. Tajuk itu, keadaan itu. Jadi maknanya semangat yang nak dibina itu atau kata-kata yang nak dibina itu adalah berkisar ataupun bertepatan. Sekadar melihat apa dia punya objek dia. Apa dia punya tajuk dia. Itu yang kita nak tengok. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Contoh tadi. Kalau dia bercakap dengan tajuk, dia hanya nak memberi semangat dengan orang yang sedang down, dengan diri dia yang tak ada kerja. Orang yang sedang down, lemah, semangat jatuh kerana tiada semangat sebagai isteri, contoh. Jadi maknanya kita akan berkata-kata mengikut perkataan tadi. Nampak? Jadi makna kata di sini, pertama sekali kita kena mengenal pasti. Apakah tajuk dalam yang membawa kita berkata-kata itu? Apa yang mendorong dia? Dia mesti ada dorongan dia. Mesti ada tajuk dia. Dia tidak boleh tiba-tiba bercakap tanpa ada tajuk dia. Kan? Dia mesti, ni nak bagi semangat tentang apa ni? Dia macam tu. Nak bagi semangat tentang usahawan. Tengok. Okey. Nak bagi semangat tentang apa ni? Nak bagi semangat tentang orang niaga. Ustaz, sekarang ni orang susah ni. Kita bagi semangat sikit. Okey. Maka datanglah kata-kata yang membawa kepada semangat ataupun dipanggil inspirational talk. Inspirasi. Inspirasi. Tentang apa? Dia akan tengok audien dia. Dia akan tengok segmen dia. Baik. Bagaimana yang dikatakan menjerat diri ini? Khair. Apabila kita hanya berkata tentang satu topik, tetapi topik itu, tajuk itu menjadi tajuk yang sangat besar dalam hidup dia. Itu bahaya. Contoh tuan-tuan, sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Contoh kita nak bagi semangat kepada orang untuk berniaga. Contoh. Jadi berniaga ni jadi topik besar dalam hidup dia. Semangat kata-kata dia tu mendominasi hidup dia sehingga dia melihat berniaga je lah yang akan membangkitkan kehidupan dia. Ini hati-hati. Dia tak nampak lain dah. Dia nampak dengan berniaga. Nampak? Dengan berniaga, hidupku mula berubah. Tidak seperti dahulu kala. Kita pun bagi semangat. Pam semangat. Sampai bila kita nak macam ni? Bangkit umat. Bangkit. Tapi tujuannya cerita tentang apa? Kata-katanya itu orientasinya ke mana? Orientasinya ubah hidup anda dengan berniaga. Baik. Jadi maknanya orang ni dia akan mendengar kata-kata semangat itu dibawa kepada, ini bahaya orang yang bercakap ni. Anda ada tanggungjawab, anda akan ditanya tentang apa yang anda cakap. Sebab tu hati-hati. Apabila dorongan kita itu mendorong kepada tajuk-tajuk yang membawa kepada kebendaan semata-mata. Contoh, nak bagi semangat tentang berniaga. Dan dia menjadi menjerat diri itu apabila dia melihat berniaga itulah diri dia. Bila berniaga itulah diri dia. Saya dah jumpa diri saya, Ustaz. Dengan apa? Dengan berniaga. Sudah katanya. Ini kamu mengaji mana? Dengan Gus sibuk berniaga katanya. Dia jumpa diri dia dengan berniaga. Maknanya, dia mengenal kehidupan dia dengan apa? Dengan berniaga lah saya mengenal kehidupan. Jatuh bangun kehidupan ni, Ustaz. Saya dah masak dalam kehidupan ni. Macam mana kamu masak? Kamu masak siakat tiga rasa? Tidak, Ustaz. Habis tu, saya jatuh bangun dengan kehidupan dengan saya belajar banyak dengan berniaga lah. Berniaga yang banyak mengajar kamu? Jatuh bangun berniaga tu banyak mengajar kamu? Jadi berniaga tu lah yang memberi kesan dalam hidup kamu? Jadi hidup kamu ni berniaga?
Jadi meniaga tu hidup kamu. Ya. Jadi nampak tak? Dia duduk pusing meniaga. Pusing-pusing itu. Pusing-pusing itu. Pusing-pusing itu. Hancur. Sebab tu dia kata pimai-pimai tentu. Ada orang pula dia tak cerita pasal niaga. Dia cerita pasal kerjaya dia. Kerjaya saya inilah kehidupan saya. Jadi semangat yang membuat dia bangkit itu adalah dalam kerjaya dia. Dia jumpa kerjaya dia, dia tak ingat orang dah. Betul tidak? This is my life. Life saya, kerjaya saya. Kerjaya saya, life saya. Habis tuan. Dia panggil workaholic. Habis. Dia tak nampak, dia maknanya kalau dia tak ada kerja, dia tak ada kehidupan. Kalau tak ada meniaga, tak ada kehidupan. Hati-hati. Nak pula, okey, cerita bab perkahwinan pula. Tajuk, memberi semangat tentang perkahwinan. Dalam konteks memberi semangat tentang perkahwinan ini, dia memberi doktrin-doktrin, pahaman-pahaman yang mana dengan perkahwinan ini bagaimana semangat yang dia nak wujudkan melalui perkahwinan ini. Maka dia bentuklah semangat-semangat yang membawa kepada kemanusiaan semata-mata. Dia mesti contoh suami yang setia. Itulah kehidupan dia. Saya dapat suami yang begini, maka hidup dia bahagia, lengkap. Habis tuan. Maknanya selagi mana kesemangat itu hanya duduk kepada topik dan isu-isu berbangkit, maka anda bukan cerita pasal semangat sebenarnya. Anda bercerita tentang kehancuran diri anda. Kita ni cerita jatuh bangun, jatuh berapa kali, tidak penting, yang penting bangun itu yang penting. Dah tu, kalau jatuh semua patah riuk, berapa kali nak bangun? Jangan bawa main. Jangan dok kita dok cakap, tak apa yang penting jatuh, gagal tak apa, yang penting bangkit. Ada yang gagal tak boleh bangkit-bangkit tau, jangan main. Kita jangan hanya meletakkan perbincangan semangat hidup kita ni pada benda. Ini salah. Ini satu kesalahan yang nyata. Tapi orang akan panik bila bincang bab ni. Habis tak nak semangat dengan apa? Bila dia kata nak semangat dengan apa, dia hanya nampak niaga dia, dia hanya nampak dia cerita topik dia hidup tuan-tuan. Cerita topik dia, bercakap. Saya kalau buat cerita bisnes ni, 3 hari 3 malam saya boleh cerita. Naik semangat dia. Saya kalau bagi semangat tentang business talk, I can speak. I can deliver my speech because I have my business. Dia pun cakap. Pam. Bisnes je lah. Dia boleh create satu environment sehingga orang tak berniaga tu boleh berniaga. Akhirnya nampak berniaga je. Dan berniaga inilah membangun kehidupan dia. Membina ketamadunan, membina institusi kehidupan, membina kekuatan ummah dengan berniaga. Lalu dia ambillah dalilnya. Rasulullah pun berniaga. Dia ambillah dalil untuk mengislamikkan semangat itu. Hati-hati tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat rentak, ragam ataupun atmosfer, bentuk dipanggil yang dipanggil apa? Yang akan mencorakkan peniaga-peniaga terutamanya orang Islam kita ni. Dia tak jumpa temu, dia tak jumpa titik. Tak jumpa titik tuan-tuan. Sentiasa nak naikkan semangat, sebab semangat dia berniaga. Jadi sebenarnya memuliakan Allah SWT. Cakap bergegar, betul. Jadi sebenarnya memuliakan Allah SWT. Jadi maknanya kalau kita lihat hari ini, kalau kita boleh susun balik perbahasan ini, kita tulis. Nanti sekarang hilang perbincangan kita. Baik. Sekarang ni, semua orang nak cari semangat. Ataupun dorongan. Ataupun bahasa mudah, big why. Big why. Tak habis-habis nak why.
Z terus lah, tak payah Y dah. Semangat lamina, dari mana dapat perkataan lamina itu? Wallahu alam, saya tak tahu. Ya, Ustazah Janita Harun kita. Kenapa orang boleh terpedaya, tuan-tuan? Sebab dia ada X factor. Faktor dorongan, faktor dia. Faktor. Apakah faktor yang mendorong dia? Baik, Islam dah ajar dah. Yang jadi jerat diri ni, yang menjerat diri, sekarang diri ni nak hidup. Diri ni nak bangkit. Diri ni nak berjaya. Soalannya, dengan apa? Apa yang mendorong anda untuk hidup? Apa yang mendorong anda untuk bangkit? Apa yang mendorong anda untuk berjaya? Dipanggil faktor dorongan. Itu dipanggil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semangat, kemahuan. Ya, kemahuan. Allah, saya lupa perkataan tu. Kemahuan itu. Dorongan atau kemahuan itu, mahu apa? Jadi kemahuan itu yang akan menyebabkan hidup ini apa? Sekarang ni dia menjerat diri dia nak hidup dengan kemahuan apa? Jadi apabila kemahuan ini kemahuan yang akan menjadikan dia semangat atau dipanggil dorongan atau dipanggil kehendak, yang mana berbicara soal apa? Berniaga. Sekarang ni yang nak membangkitkan hidup dia dengan berniaga. Berniaga ni cerita soal apa? Duit. Jadi semangat kata-katanya akan pergi kepada duit. Ceritalah macam mana pun. Maka yang memberi semangat kepada dia untuk bangkit, untuk hidup, untuk berjaya, itu berniaga. Sebab itulah tidak hairan dalam berniaga banyak inspirasi, kata-kata nak inspirasi. Orientasinya berniaga, tuan-tuan. Malah berniaga ni menjadi big why dia. Kenapa aku nak berniaga? Dia nampak berniaga ni. Why aku nak berniaga? Bukan kenapa aku nak hidup. Terbalik. Kenapa aku nak berniaga? Aku kena hidup. Aku kena berniaga untuk sebab hidup. Okey, maknanya aku mesti bangkit. Mulalah ni. Naiklah dia punya share dia tu. Tok share dia mari. Kalau aku boleh, kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Dengan apa? Aku nak berjaya juga. Macam mana orang tu berjaya macam tu? Tapi soalnya, apa yang menyebabkan kamu kata semangat beria tu? Alah, nak berniaga lah Ustaz. Saya nak hidup. Jadi dorongannya benda. Itu saja. Maknanya, menjerat diri dengan kebendaan. Walaupun anda tak perasan, itu kebendaan. Anda nampak itu satu dorongan yang membina kehidupan. Tetapi percaya atau tidak, anda sedang menjadikan kebendaan sebagai dorongan anda. Sebab itu kalau nak tengok semangat, ceritalah macam mana pun, salutlah agama ke apa ke. Kalau hujung-hujung dia cerita tentang RM, tak payah cerita banyak. Tak payahlah. Kalau ukuran kehidupan dia itu, akhirnya semangat dia berapa dapat, maka itu bukannya semangat yang utama. Bukan. Anda akan terjerat nanti. Sekiranya satu masa anda dah tak dapat RM itu. Anda yakin RM itu sentiasa dapat? Anda boleh yakin bahawa RM itu sentiasa ada? Tak belajar lagi dengan apa yang Allah sedang nyatakan di hadapan mata hari ini. Sedang berlaku worldwide punya isu. RM sedang jatuh. RM merudum.
Kalau siapa yang meletakkan dia punya semangat dia dengan duit, sekarang macam mana nak naikkan semangat balik? Bagi tahu saya. Suruh berniaga buatlah memang. Time inilah kita ni senang nak suruh dapat duit je. Cerita pusing-pusing lah. Kona lah, cakap lah macam mana semangat pun. Cakap lah. Kita kena ada duit. Habis cakap straight forward je kan. Tapi nak cerita lah bagi tajuk umah lah, apalah cerita lah. Kita kena bangkit umah, bangkit dalam sekali, berapa duit kena dapat? Berapa sale kena ada? Berapa income kena ada? Kalau itu dorongannya, hentikanlah. Minta maaf cakap. Mungkin kita bertentangan dalam pendapat ini. Tetapi saya nak bagi tahu, pendapat ini bukan sekadar pendapat, tetapi kebenaran yang pasti dinyatakan. Sebab betapa hari ini manusia, dia cuba nak membangkitkan semangat dia, akhirnya dengan RM. Samalah dengan soalan yang ada tanya saya, ada yang inbox saya. Ustaz, bagaimana perempuan niaga? Mana tadi saya tengok soalan sekejap. Panjang-panjang lebar dia tanya. Okey. Perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maknanya berbicara soal sumber rezeki. Semalam ada hamba Allah ni kata rezeki suami melalui isteri. Rezeki suami melalui isteri. Maknanya rezeki suami ada pada isteri. Sedap ayat tu. Patut rezeki suami tu rezeki apa? Cerita dah tu kan. Duit. Duit. Habis cerita. Tu dia. Jadi yang ini kita nak bagi tahu bagaimana jangan salah letak kefahaman kita. Jangan salah letak akhir-akhirnya ni yang menjadi big why kita. Maka semangatnya nak didorongkan itu semua semangat yang menjulang RM ini. Walaupun anda boleh kata memang dituntut ada dalam Islam, tapi anda jangan buat main. Kalau kita letakkan duit ini dalam Islam, perbincangannya lain. Walaupun memang duit itu, perbincangan duit dalam Islam adalah bagaimana nak menghabiskan duit di jalan agama. Apa macam tuan-tuan? Okey. Jadi sekarang ni apabila pusing kanan, pusing kiri, pusing atas, pusing bawah, lala sekali income punya statement, hati-hati. Income statement untuk apa? Kalau nak berniaga sebab bayuran anak, ia sekarang ni isunya apa dorongan? Takkanlah sekadar nak dorongannya sebab nak dapat duit nak bayuran anak. Takkan itu dorongannya. Takkan nak jadikan sekadar nak bayar, tiba-tiba tak ada dapat dorongan itu, tak apa, duit pun tak cukup. Macam mana semangat? Cerita ni sekarang ini adalah semangat. Adakah anda semangat dengan perniagaan anda? Itu soalannya. Adakah anda semangat dengan perkahwinan anda? Soalannya sekarang, adakah anda semangat dengan niaga sekarang? Adakah semangat dengan perkahwinan sekarang? Adakah semangat dengan kehidupan sekarang? Sebab itu, tak selesai masalah. Sebab anda sebelum ni memberi kata semangat sebab dorongan niaga. Kita kena niaga kuat-kuat supaya boleh bayar yuran anak. Satu ketika, kita tak boleh berniaga kuat-kuat. Agak-agak macam mana? Anda nak lemah semangat ke? Anda nak, tak apalah, dah lemah semangat, Ustaz. Adakah itu kehidupan orang beriman? Adakah orang beriman itu dilemahkan dengan apabila dunia dia tiada? Maknanya dunia tak ada. Kan tak boleh bayar yuran anak tu kan dunia tak ada tu. Walaupun tu tanggungjawab. Adakah kita nak menyandar duit tak ada, tak boleh, duit tak ada, duit tak ada. Ataupun nak, semangat dia kat jemaah. Kat jemaah gimana? Tak boleh. Tak boleh. Duduk kan tak bayar yuran kan. Tak boleh, tak boleh. Kulu kili. Apa hal kulu kili kat jemaah? Tak boleh. Yuran anak. Takkanlah fikir dalam kepala fikiran kita, yuran anak. Oh, aku kerja yuran anak. Allahu Akbar. Oh, yuran anak tak bayar lagi.
Jenuhlah macam tu. Takkanlah itu je kita punya Untuk infak diri harta pada jalan menuju Allah. Ya, sebelum nak infak harta, semangat ke mana dulu? Okay, poin sekarang malam ni saya nak bagi tahu. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Betapa manusia hari ini, terutama orang beriman, anda dikalahkan dengan statement yang anda buat sendiri. Yang kita sendiri buat, semangat niaga. Berapa niaga kita tukarin hari? Tukar lepas tukar. Sampai dah nak semangat juga, tapi terpaksa lah. Kita kena buat semangat lah. Walaupun nangis bucuk katil. Kita kena bangkit, semangat. Sepatutnya semangat dulu baru berniaga. Semangat dulu baru kahwin. Semangat dulu baru hidup. Bukan berniaga dulu baru semangat. Kalau dalam sunatullah, semangat kena ada dulu. Baru buat. Ni semangat dulu. Baru buat, baru amal. Itu kena ada dorongan. Kalau anda tak ada dorongan, anda nak buat macam mana? Semangat dulu. Orang nampak, semangat ustaz macam nak kahwin. Kamu kau keluar bahasa kau tu. Anda ingat kahwin tu ke buat semangat? Silap orang cakap tu. Kalau orang biasa mungkinlah. Orang-orang yang dah faham kehidupan tanpa ada berniaga, tanpa ada kahwin, tanpa ada, dia dah semangat. Semangat. Apa yang membuatkan anda semangat? Apa? Di sinilah datang perbahasan kata-kata semangat yang benar. Betul. Sekarang ni saya rangkumkan. Ini anda semangat dengan berniaga, perkahwinan, kehidupan sekarang. Tak semangat. Sebab apa tak semangat? Niaga sekarang down ustaz, down. Covid. Covid. Rasa nak cubit-cubit Covid tu. Perkahwinan sekarang semangat tak? Tak semangat, lemau dah. Ya Allah. Kadang-kadang seorang ke hulu, seorang ke hilir, seorang ke laut, seorang ke darat. Tak tahulah ustaz apa nak jadi. Dah tak semangat macam dulu. Dulu ustaz siap berdukung jalan. Berdukung tu. Sekarang Allah lah. Tengok-tengok hilang. Kena cari pakai GPS. Signal loss pula tu. Call tak angkat-angkat ustaz. Geramnya. Hilang semangat saya. Maknanya awak mencari semangat dalam niaga. Cari semangat dalam perkahwinan. Cari semangat dalam kehidupan. Takkan hidup anda. Ini kita nak bangkit ni. Semangat tu usahakan atas tanggungjawab. Macam mana nak usahakan kalau tak ada semangat itu? Tanggungjawab itu mesti ada dorongan terlebih dahulu. Tanggungjawab itu nak semangat nak buat tanggungjawab itu macam mana? Apa dorongan dia? Itu cara dia. Okay? Sebab apa down? Sebab kita buat kata-kata semangat yang dibina dengan benda, dengan berniaga. Sebelum ni berniaga lah yang memberi semangat kepada kita. Tu maksud saya. Anda fikirlah sendiri apa kata-kata perniagaan yang buat semangat tu. List kan, nombor 1 sampai 100. Banyak kata-kata yang didasarkan dengan niaga. Ya, pergi tengok. Saya tak sempat nak list je, banyak. Perkahwinan, pergi cari tip-tip perkahwinan yang buat anda semangat. Pergi lah. Banyak saya jumpa. Kehidupan. Ni kata-kata motivational quote. The philosopher. The life. Keluar perkataan life is not easy. Life is life. Macam-macam lah saya jumpa statement tu. Dia tengok satu-satu saya baca. Kita bukan apa. Sebab kata-kata inilah yang menyerap masuk dalam doktrin pemikiran umat Islam. Orang beriman malah merosakkan sistem iman dia. Yang mana semangat ini sepatutnya ada pada Allah. Dengan Allah. Tapi tak dapat tuan-tuan. Tak dapat. Sebab itu nak jalankan tanggungjawab. Kena ada Allah dulu. Umat-umat terdahulu tak ada apa tuan-tuan. Tak ada fasiliti. Badar Al-Kubra.
313. 313 orang tuan-tuan. Tanpa ada fasiliti. Ada apa? Ada Allah je. Semangat luar biasa tuan-tuan. Kita macam-macam ada. Tak semangat-semangat juga. Nak ada semua benda baru semangat. Nak ada suami yang macam ni baru semangat. Nak kena ada duit baru semangat. Nak kena ada orang sokong baru semangat. Sedangkan Allah ada dulu, kini dan selama-lamanya. Soalnya sekarang adalah kita tak boleh rasa ada Allah. Itu je. Semangat kita akan hilang tuan-tuan. Sebab semangat ataupun perasaan ataupun nafsu ini, dia hanya akan menjadi luar biasa hebat apabila dia dengan Allah. Tapi kalau nafsu dan semangat itu berada pada benda luar biasa dahsyat, merosakkan umat. Merosakkan umat tuan-tuan. Tapi kalau dia duduk dengan Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis. Sebab itu, saya membuatkan satu penyataan di sini. Bagaimana semangat itu dibina? Itu maksudnya kata-kata semangat yang menjerat diri. Adalah kata-kata yang didorong dengan keadaan tadi. Keadaan apa? Keadaan perniagaan, keadaan perkahwinan. Nak mula berniaga, bam. Bangkit, bangun. Itu melompat-lompat sampai langgar bumbung siling tu. Yang tak tahan tu, yang kita macam ni pun melompat juga. Geram. Sebab apa? Nak pergi semangat Ustaz. Semangat? Yelah. Allah. Dengan muzik pumpang. Bingit nak pekak telinga kita dia buat ni. Tak maaf cakap lah. Alang-alang dah pentas saya bercakap ni. Saya bercakap lah. Kan? Nak jalankan tanggungjawab ada Allah dulu. Ya. Sebab itu niat itu lillah. Solat tu kena ada Allah dulu. Kalau tidak, ya Allah beratnya nak solat. Orang beriman je yang solat ni. Habis Ustaz, orang yang tak beriman tu, yang tak cukup iman di solat tu, kenalah solat sampai dia benar-benar beriman. Kalau tidak, solat dia akan berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah kata. Berat amat. Ya amat. Ya Allah, berat. Semua urusan kita akan jadi berat. Dan dia akan melainkan apabila dengan Allah. Ustaz mau bimbing saya kerja Allah. Masya Allah. Allah bimbing kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Apa tadi? Ya insya-Allah. Muhammad Faiz Haziq. Macam mana nak elak kalam batil dalam berniaga Ustaz? Jangan mulakan dengan kalam itu. Nak elakkan kalam batil ni, kita kena perbetulkan dia punya tajuk dia. Kita kena perbetulkan keadaan itu, jangan letakkan keadaan yang memberi semangat. Itu je lah. Barulah kalam batil itu tidak terikut. Kalau dia cakap anda susah, sampai bila anda nak susah? Anda dia mainkan sentimen, dia mainkan provokasi, betul tidak? Sampai bila anda tengok mak anda susah. Janganlah terkesan dengan benda-benda tu. Dah aku tak kisah. Aku tak kira. Aku nak buat, aku buat je. Tak payahlah nak kata-kata macam tu. Orang pun beli. Habis tu takkan tak ada nak semangat-semangat sikit. Semangat saya dah ada dah. Hai. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh saya bekerja ni. Oh, Allah suruh. Iyalah. Dia mula memahamkan kehidupan dia dengan suruhan Allah Ta'ala. Dia mula memahamkan bahawa hidup dia ini hamba Allah. Hamba Allah ni kuli Allah. Bila kuli Allah, tak boleh duduk saja. Punya semangat sampai jerit-jerit atas pentas. Tu dia. Berniaga sebab sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Berniaga sebab sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah berniaga jujur. Kejujuran nombor 1. Kalau betul letak sunnah Rasulullah sebagai berniaga, jujur itulah tiangnya. Asasnya. Jadi jujur berniaga kerana apa? Itu cara dia. Kalau kata berniaga kerana sunnah Rasulullah, Rasulullah kata berniaga, jadilah berniaga yang jujur. Soal, kenapa berniaga? Kena jujurlah jawab. Sunnah Rasulullah tu jujur.
Rasulullah suruh jujur. Jujur. Kamu niaga kenapa? Ikut orang. Habis. Ikut orang. Buat apa? Sebab susah. Kalau sebab susah, nanti sekarang anda sanggup buat apa saja untuk senang. Oh ya, susah ya? Ya. Berapa ramai orang berniaga sebab susah, akhirnya nipu. Bayangkan. Niaga sebab senang, nak senang. Oh, tak nak susah Ustaz, tu kata-kata negatif. Kita bagi sebab nak senang. Yang senang itulah banyak ambil kesenangan pula. Ambil kesempatan. Tu yang terbaru tu. Yang terbaru kes. Tengok. Kes rasuah tu. Bukannya jawatan rendah tu tinggi tu. Ingatkan yang ada seorang ni, saya ambil kod orang bercakap. Orang kata apa? Ingatkan cik-cik cleaner tu yang ambil duit banyak-banyak. Orang-orang bawah, katanya saya senang dah. Sebab nak senang punya pasal. Dah senang, nak senang lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau susah, sebab nak senang. Kalau senang, sebab nak senang lagi. Ini semua salah ni Ustaz. Iyalah. Habis tu, sebab apa? Sebab, cari jujur. Sebab apa? Sebab nak bayar nafkah. Kan dia jujur tu. Orang perempuan berniaga sebab apa? Sebab nak beli makeup. Kan jujur tu. Sebab nak beli Lazada. Sebab tak suka minta duit suami. Jujur. Tengok nanti. Tengok. Bila dah macam tu kita buat. Takkan aku nak buat sebab. Salah ni sebab ni. Kadang-kadang kita tutup alasan tu. Kita kata. Sebab Allah. Sebab Allah kita bercakap. Sebab Allah. Tapi dalam hati. Allah je tahu. Jangan. Nak niaga jujur. Jujur ni. Niat Allah tahu. Kalau nak nafkah, nafkah. Duit itu tujuannya nafkah. Duit itu tujuannya sedekah. Duit itu tujuannya infak. Dapat duit, tolong buat. Nak tengok macam mana. Bila sebab buat nafkah, tolong jaga yang wajib. Solat jangan ambil mudah. Solat jangan lewat-lewat. Sebab yang lebih wajib daripada nafkah semua itu solat. Berapa ramai yang berniaga tinggal solat. Berapa ramai yang berniaga lambat-lambatkan solat. Berapa ramai yang berniaga orang perempuan mengabaikan urusan dengan suaminya. Hati-hati. Hati-hati. Okey. Ada yang terancam dengan orang yang jujur. Yalah, jujur itu menghancurkan kebatilan. Sebab tu dia tak suka orang yang jujur. Jangan jujur sangat. Jangan kita hidup ni jangan jujur sangat. Jangan straight sangat. Kan? Jangan straight sangat. Kona-kona, kona lipat, kona baring lah sikit. Allah Akbar. Hati-hati. Jadi maknanya. Ya, nampak. Niaga kena jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah. Jujur. Dengan Allah nombor satu tu. Nak jujur dengan Allah tu yang susah tu. Allahu Akbar. Nah. Dengan orang kita boleh tipu tuan-tuan. Dengan Allah, Allah tahu. Sebab tu jangan main-main. Dengan orang kita boleh tipu. Kita boleh cakap lah macam-macam ni untuk agama lah, untuk itu, untuk ini. Macam-macam kita bagi statement. Tapi Allah je tahu isi hati kita. Jadi maknanya perbetulkanlah kata-kata itu. Kalau sebab Allah, betulkan hati itu. Mana kalau sebab Allah, pastikan semangat itu dengan Allah. Bukan dengan duit. Ada duit ke, tak ada sale ke, ada sale ke, muka lah senyum sampai telinga. Muka ada senyum sampai telinga. Apa pasal? Ada Allah. Sale relax orang gepa. Sale relax orang gepa. Itu yang payah tu Ustaz. Dah kata jujur berniaga kerana Allah. Kalau jujur berniaga kerana Allah, sale tak ada hari tu, ada Allah tidak? Ada? Dah. What's your problem? Problem tak adalah. Dah. Allah. Macam ni sekali Ustaz. Itulah menunjukkan orang beriman tu hebat. Dah tu kalau dapat sale, baru nak semangat. Dah. Dia dapat sale, dapat masuk duit, dia selamba je relax. Sebab semangat dah ada dulu. Sebelum datang duit. Kalau duit datang baru nak semangat, tu jadi macam Haji Satar jalan macam ni tu. Gedik jalan dia. Kalau dia dah relax dulu, duit masuk pun dia
Berapa masuk sen hari? 1 juta. Okey, alhamdulillah. Jom kita semangat. Kita dah kena tolong orang ni. Allah dah bagi kita senang masuk, kita kena senang keluar. Senang masuk, senang keluar. Apa macam? Ada berani? Dia kena macam tu. Okey. Tak dapat sales stress. Itu batil. Lepas tu bagi semangat supaya biar naik semangat supaya boleh buat sale banyak. Penin kita kadang-kadang tengok tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya benar tu Tuan Muhammad Nasrullah. Betul. Tu wajah ini tu. Maknanya kewajipan setiap individu. Kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, betul. Dalam konteks apa pun, kata Cikgu Maya, betul. Kita ni apa pun background kita, niaga ke, Islam, iman mengajar kita untuk menerima qada dan qadar. Puasa 3 bulan, kena ada sale, tak ada sale, reject group. Macam itu pun ada. Penin, kata. Ini niaga. Ini buluh kasak apa? Untung sabut tenggelam, untuk batu tenggelam, untuk sabut timbul. Macam-macam lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, maknanya di sini sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Bila kata semangat, itu kita dorongan kita. Itu mesti dimulakan dengan keimanan. Jangan kata-kata semangat yang dibuat itu dengan keadaan. Baik, ini kita namakan semua ini adalah keadaan. Ini keadaan dan rupa ni. Keadaan, bukan rupa, kebendaan, tamak. Keadaan ni rupa, kebendaan. Keadaan dan kebendaan. Jadikan bisnes itu ibadah, insya-Allah rezeki itu barakah. Jadikan bisnes itu ibadah. Jadikan bisnes itu ibadah. Sihat itu jadikan ataupun dah jadi. Kalau jadikan, bimbang-bimbang tak jadi. Terjadinya bisnes itu dengan ibadah. Ataupun ibadah yang ada menyebabkan bisnes itu terbina. Dia macam tu. Dia root dia, akar dia, tunjang dia itu adalah semangat yang telah terbina dengan amal dan iman, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Iman, amal yang utama, amal ni amal hati, kan? Amal yang utama tu amalan hati. Amalan-amalan yang khususiyah, rukun yang 5. Kemudian baru pergi amalan-amalan umum, daripada ibadah umum. Barulah kembangkan kepada perniagaan. The part of ibadah. Dia bukan jadi ibadah dah. The part of ibadah. Sekiranya gagal kita beribadah terlebih dahulu, kemudian baru nak berniaga, you are fail. Gagal. Contoh mudah gini saya bagi. Orang ni, dia ni dah memang kaki masjid. Kaki masjid, kaki masjid, kaki masjid, kemudian dia berniaga. Dia macam tu. Dia ni memang jenis orang yang kaki beramal. Dia dah memang beramal lah. Kemudian dia berkahwin. Dia ni memang hidup dia ni tuan-tuan dah terisi dengan semangat, dengan iman dan amal. Kemudian dia bina kehidupan. Maknanya, dia bukan baru-baru nak ambil, baru-baru nak bina. Boleh tapi bimbang-bimbang hancur. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dapat faham jelas kata-kata semangat. Ya, mukmin niaga. Mukmin niaga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi maknanya, kalau kita lihat bagaimana pembinaan kehidupan, perkahwinan, perniagaan, ini the furu sebenarnya. Kahwin itu furu.
muamalah, berniaga tijarah tu furu, pecahan-pecahan. Adapun usulnya itu adalah iman. Usulnya adalah agama itu sendiri. Teras kepada agama itu adalah iman. Jadi nak menjayakan agamanya itu dengan amal. Jadi dengan beramal tu tuan-tuan, melimpah kepada perniagaan. Dia nak beramal, dia melimpah dalam perkahwinan. Beramal yang melimpah dalam kehidupan dia. Kalau boleh saya lukiskan gambar rajahnya begini tuan-tuan. Matlamat dia adalah agama tuan-tuan. Agama ni dia punya matlamat dia. Dan bila agama sudah pasti Allah itu adalah tujuannya. Tujuan dan matlamat tu agama, yakni Islam. Maka bila kata Allah, agama dan Islam itu meletakkan isi kepada Islam itu adalah iman. Iman. Yang mana iman ni meletakkan bagaimana nak menterjemahkan, dipanggil amal. Amalnya dipanggil amal soleh. Amalan ini dia nak terjemahkan dengan amalan-amalan khusus, amalan yang khusus, dan dia pergi pada amalan yang umum. Maka amalan umum ni dia panggil furuk, pecahan. Dia nak terjemahkan iman dia dalam perniagaan dia. Dia nak terjemahkan iman dia dalam perkahwinan dia. Dia nak terjemahkan iman dia dalam kehidupan seharian dia. Yang mana dia telah bina, maknanya dia dah isi dari awal kehidupan dia itu dengan agama. Dia dah isi dengan iman, kemudian dia berniaga itu, dia nak terjemahkan saja. Kau nak tengok orang beriman niaga macam mana? Aku nak ajar kau. Kau tengok aku niaga macam mana. Macam tu. Kau nak tengok orang beriman berkahwin macam mana? Okey. Kau tengok orang beriman macam mana kahwin. Macam tu. Patutnya. Dia nak terjemahkan orang berniaga. Orang beriman berniaga. Tak ada rugi. Tak ada rugi. Tak ada rugi. Tak ada rugi, Ustaz. Tak ada. Tengok akaun ada untung rugi. Itu akaun punya cerita. Saya ada 2 akaun. Akaun untung ruginya audit kira tu, itu akaun secondary. Primary account adalah akaun pahala. Akaun pahala ya Ustaz? Ya. Accountant kira lah harta aku tak mau kira. Sebab pahala aku tak terkira. Luar biasa tuan. Kalau ini adalah perniagaan. Anda takkan muflis lah. Takkan bankrupt lah tuan-tuan. Wallahi. Anda takkan bankrupt. Wallahi. Tengok sahabat niaga. Ada bankrupt? Tak ada. Kita dah tak ada. Dah bankrupt, dah tak ada duit baru cari agama. Sahabat sampai nak habiskan duit. Allah banyak nak habis. Tinggalkan duit tuan-tuan. Ya Rab. Sampai kena tinggalkan. Contoh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai wakafkan. Sebab apa? Mengacau takbiratul ula. Mengganggu. Sahabat-sahabat banyak bisnes. Bukannya kecil bisnes. Multinasionalnya bisnes tuan-tuan. Sahabat-sahabat. Kita je nampak, agama kena beda. Agama bukan kena bisnes. Agama kena ada Allah je. Tak perlu ada bisnes. Bisnes makhluk ni tak perlu sebenarnya. Kita je kata nak menguatkan agama dengan berniaga. Tak. Tidak. Kalau tidak, takkanlah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu boleh wakafkan saja berniaga tu. Kerana berniaga ni melalaikan aku katanya. Nampak? Tuan-tuan tahu kenapa Madinah kelilingnya itu suk. Ini semua kedai. Suk, kedai. Kenapa tuan-tuan? Ini Masjid Nabawi. Sebab nak cepat pergi solat. Kedai ni sampingan je. Sementara menunggu solat je. Niaga lah. Dah sementara menunggu solat. Sebenarnya kerja dia solat. Niaga utama dia solat. Kedai tu sampingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelang kabut pergi. Kita dekat juga dengan kedai, rumah, dengan masjid. Sebab apa? Nak cepat-cepat habis masjid, pergi ke kedai.
kelang kelibut. Oh, kedai tak buka. Kelang kabut. Allahu Akbar. Jadi sudah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini kita tengok macam mana garanti tuan-tuan. Walaupun kita cubalah Islamkan dia, tapi kalau tidak benar-benar Islam, niaga tu akan jadi beban juga. Kalau masih berbicara soal rugi, itu bukan niaga orang beriman. Orang beriman tak ada rugi. Kehidupan tiada stres. Nampak tak? Tak ada stres, Ustaz. Ini biar benar, Ustaz. La takhaf, la tahzan. Sebab apa? Innallaha ma'ana. Perkahwinan tak ada derita. Tak ada derita, Ustaz. Ini kita dengar macam-macam cerita menderita je. Itu sebab tak ada agama. Orang ada agama, tak ada derita. Asia, tuan-tuan, membuktikan ada agama. Walaupun luaran nampak derita, tetapi jiwanya bahagia. Sebab tu dia relax je. Walaupun kena jemur di tengah padang pasir. Kita je, mata kepala je nampak derita. Mata hati tidak, tuan-tuan. Kita pun pelik. Macam mana dia boleh macam tu, Ustaz? Cuba bayangkan. Kita boleh fikir, kita boleh terima perubatan biologi, vaksin ataupun dipanggil bius untuk menghilangkan sakit walaupun hakikat dia asalnya ada sakit. The doktor inject bius, kita boleh terima bahawa tak ada sakit. Walaupun nampak doktor tu tengah kerat. Allah sakitnya. Orang yang dikerat tak sakit. Begitulah orang beriman. Walaupun kita nampak dia sedang derita, kita nampak dia sedang derita, tetapi di dalam jiwanya, hidupnya tak ada derita. Kerana apa? Kerana dia telah dibius oleh bius iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, boleh nampak bagaimana semangat itu dibina dengan agama yang ada Allah, iman dan amal umum. Bukan lagi kata-kata semangat yang dibina dengan kebenaran. Tuan-tuan, tak perlu tuan-tuan. Kalau anda betul niat dan tujuan anda jelas dalam perjalanan menuju Allah, semua ni akan jadi semangat. Anda tak perlu cari semangat lagi dah. Anda telah diberikan semangat. Telah diberikan semangat oleh Allah melalui jalan iman dan amal. Anda semangat nak beramal, lalu anda berniaga. Anda semangat nak beramal, lalu anda berkahwin. Ada orang buat cerita perkahwinan kan. Ada orang tu kalau dia anti sampai ke sudah. Adalah orang tu. Saya tak mau ceritalah orang tu. Walaupun orang tu didengari oleh ramai orang. Dia kata apa? Perkahwinan ini sebaik-baiknya, yang sempurnanya kahwin satu je. Kahwin satu je. Kalau nak kahwin juga 2, 3, 4 bukan sunnah. Bukan sunnah. Perkahwinan tu kan sunnah. Kahwin 2, 3 bukan sunnah. Yang nombor 2 tu bukan perkahwinan. Yang kahwin 2 tu, kahwin yang kedua tu dia panggil kahwin ke apa? Yang itu saya tak ada jawab. Untuk emergency kerana bebanan. Macam mana boleh bebanan? Kalau benda itu amal, taklah beban. Janganlah hukum kata. Kalau kita tak suka, diam-diam sudahlah. Janganlah nak pengaruh orang. Kalau anda tak mampu nak buat, anda duduk diam-diam. Itu saja. Kan? Siap bagi kod kan? Alhamdulillah suami saya tak macam tu. Kita dengar tergelak. Baca tu, macam ini statement mu ada. Dia menampakkan imej kahwin tu derita. Apa tak boleh kahwin lagi? Derita sebab tak ada agama, tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali. Derita sebab tak ada agama. Orang ada agama, orang tu takkan derita. Wallahi, siapa kata? Allah cakap. Jadi sebenarnya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar.
Tapi kan kalau kita sebut kata-kata ni dalam sebarangan perbincangan kalau terbuka, pening orang, tidak perlu cari semangat. Habis tu, nak biar je lemah. Nak biar je orang buat kita. Habis dah tuan-tuan. Kalau itu je. Ini kalau tidak ada asas perbincangan, memang orang akan menganggap perkara ini bersalahan dengan kehidupan dan bersalahan dengan agama. Sedangkan agama yang mengajar kita. Agama mengajar kita. Mengajar kita untuk hidup bahagia. Kan? Tak ramai yang bermadu Puan Siti Nurul siap minta cerai. Itulah. Minta maaf cakap. Maknanya dia tak faham agama lah tu. Orang faham agama adalah orang yang akan faham iman dia. Agama terasnya iman. Apakah saya akan jadi isteri kedua? Sempat ke tak mati dulu. Kita yang pasti matilah. Isteri kedua ke, isteri pertama ke, isteri keempat ke, tu tak pasti lagi. Yang pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang program ESQ? Wallahu alam. Saya tak nak jawab. Bukan bidang nak jawab. Dia beginilah, tak apalah. Dah tanya, saya jawablah sikit. Orientasinya ke mana? Kalau orientasinya itu membawa semakin hidup kita ni semakin tidak terikat dengan makhluk, maka benarlah. Apa maksud tak terikat dengan makhluk? Begini. Ada kadang-kadang program-program yang diwujudkan itu akhirnya terikat dengan program. Hati-hati. Walaupun agama. Nampak agama. Ini saya jawab umum. Saya bukan jawab soal IS, saya jawab umum. Kalau program itu tidak mengikat dia dengan sesuatu dipanggil keadaan, dudukkan keadaan itu baru dia nak semangat. Keluar semangat tu, tak boleh. Kena recharge balik semangat. Datang, keluar. Recharge balik semangat. Itu kena cek balik lah. Ya. Ustaz, sama Ustaz dengar ceramah Ustaz tak semangat keluar masuk. Itu saya cek wire balik lah. Mungkin wire ada signal loss ke apa ke. Kan? Patutnya kena hentam satu kali, lepas tu tunggu semangat dah. Dia start enjin. Boom. Tu jalan. Tak payah nak datang, mati enjin balik. Mati enjin. Itu sendiri yang problem. Enjin problem. Ini tak kita create macam ni, macam contoh saya tak create yang pernah datang first kita buat sebelum PKP 2.0. Sunyi sepi, silap-silap boleh tidur belakang, tidur lah. Saya cakap tidur. Saya nak tengok anda datang ni betul-betul dengan jiwa sendiri, hati tu tertarik, kesedaran ada, atau saya kena buat anda sedar kena lah. Kalau saya buat anda untuk sedar, buat anda, maka tak genuine lah, tak genuine. Sebab tu kalau pengajian ni kira canggih ni tuan-tuan ni, ada tab, ada ni, ada belakang, ni canggih tuan. Kena betul-betul pengajian yang betul-betul mengaji yang dengan tok-tok guru lama. Siap lagi pula tidur semua orang. Dengan kaedah mengajinya, dengan sunyi sepi ya, dengan cakap slow-nya, dengan Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah lah sebab kita Allah bagi kemudahan macam ni kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jadi itu jawapan umum. Jadi itulah dia. Kahwin lebih ni cari penyakit. Aku salam, bagi salam kahwin lebih cari penyakit. Apa yang betul tak? Salah tanya orang ni. Saya tak dapat penyakit pun kahwin lebih. Makin sihat ada. Penyakit ni bukan kahwin lebih. Tak kahwin pun penyakit. Tahu? Penyakit berjangkit. Sebab apa? Hati sakit. Orang yang hati sakit ni patut kita buat macam COVID ke. Minta maaf cakap. Orang yang hati tak selesai ni patut kurung aja, kuarantin. Sebab dia memang menjangkit.
dia akan wujud kluster-kluster baru. Faham? Yang menyebabkan sakit ni, penyakit-penyakit ni, penyakit hati. Hati kalau tak selesai, bawalah kahwin satu ke, kahwin cerai ke, kahwin sampai ke sudah ke, hati sakit. Ustaz, saya tak gaduh, Ustaz. Tak gaduh tapi riak. Tak gaduh tapi riak, buat syirik. Apa jadi? Kata pakcik saya, awak umur dah nak 30, mesti kena cari yang mesti yang kena cari jodoh ni memang kalkulator atau apa? Janganlah. Jodoh ni milik Allah, hak Allah. Allahu Akbar. Sebab kita dah terlampau tengok contoh-contoh penyakit. Contoh-contoh penyakit. Kan? Allahu Akbar. Kalaulah diizinkan, Allah izinkan orang yang berpenyakit ni nak dikuarantinkan. Saya kuarantinkan je orang-orang yang penyakit-penyakit ni. Penyakit lah. Sebab bukan sebab kahwin dua. Bukan sebab kahwin satu. Bukan sebab kahwin empat. Sebab penyakit itu ada pada diri. Dia kahwin ke tak kahwin ke memang pembawa penyakit. Siapa pembawa dia ni? Siapa direct contact dia ni? Apa simptom-simptom dia? Patut kena cek suhu ni. Cek suhu. Ada penyakit hati, riak, sombong, takabur, sum'ah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sayang kita lagi. Sayang kita lagi. Sebab Allah tak kuarantin kita. Allah tak kuarantin kita. Kalau Allah kuarantin kita baru tahu. Ada yang kata dah cari maka jadi jodoh lah. Ya ke kalau cari jadi jodoh? Betul ke? Confirm ke yang cari confirm kahwin? Janganlah. Jodoh takdir ni dah di sisi Allah. Kita usaha sikit je. Belum tentu jadi. Yelah kalau tak bergoyang pokok kan, tak ada angin tak bergoyang lah. Dia nak cakap juga tu. Dia tak nak ambil pengajaran. Orang-orang macam ni Allah akan tunjukkan kuasa nanti. Jangan main-main. Baik belajar dengan iman daripada sebelum Allah tunjukkan kekuasaan. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul. Penyakit ini isunya adalah sebab berpenyakit. Orang berpenyakit tak layak kahwin. Minta maaf cakap. Orang yang ada penyakit hati tak layak kahwin. Orang yang berpenyakit hati tak layak berniaga. Orang yang berpenyakit hati tak layak pegang dunia. Sebab dia akan macam COVID, dia pegang dia berpenyakit. Pegang dia berpenyakit. Pegang ni berpenyakit. Elok-elok orang tu tak sakit, dia pegang sakit. Sakit. Satu kumpulan dia sakitkan orang. Okey. Ingat tu. Betul ke statement ni? Jangan lagi tanya, jangan lagi ulang, kahwin dua, buat penyakit sebab nak kena adil. Habis tu hidup kalau tak kahwin tak adil. Adil ni kahwin dua. Adil ni kahwin dua. Silap tanya orang ni. Allahu Akbar. Kalau tanya setengah orang tu, iyalah betul lah tu. Bukan senang nak adil. Kita ni payah. Kalau boleh tak payahlah. Tak payah. Itu ialah ada orang mengalah cakap. Kalau dah mengalah dengan kehidupan, cakaplah macam tu. Okay. Sebab tu sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala yang mengikuti kelas dalam ni, anda kena sihatkan diri anda. Anda kena sihatkan hati anda. Kerana penyakit banyak sekeliling ni. Faham? Soalan-soalan mengundang penyakit pun banyak. Kan? Guru saya suruh cari susah, bukan cari penyakit. Faham? Allah Akbar. Notification tak dapat, selalu dapat. Mestilah tu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak dapat, kan? Kadang-kadang itulah dia, tak apalah. Sedangkan walhal perkahwinan itu sebenarnya adalah ibadah. Adalah ibadah. Bukan jadikan ibadat. Ibadah. Niaga itu ibadah. Kahwin itu ibadah. Sebab apa ibadah? Sebab yang buat itu ahli ibadah.
Yang jadi masalah, yang buat itu jenis bukan ahli ibadah. Ha? Jenis nafsu sarakah. Itu jadi masalah tu. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang memulakan Allah Subhanahu wa taala, save reminder, ya betul-betul. Kalau tak keluar notification, dah take note jadual setiap malam 9.30 atau pukul 10. Take note, standby dia kan. Sambil-sambil itu dengarlah macam-macam ustaz lain tengah live ke, bagi dengar juga insya-Allah. Baik, okey baik. Kesimpulan yang kita boleh buat pada malamnya penuh barakah ni. Kadang-kadang, jarang-jarang, ya Tuan Bob kita. Piramli pun cakap, jarang-jarang, kadang-kadang. Kan? Allah Akbar. Baik, jadi maknanya, insya-Allah amin. Saya doakan semuanya istiqamah. Istiqamah kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dia kena berbincang begini. Kita kena ada perbincangan terus, tak ada simpan-simpan. Kadang-kadang kita semua dah tahu, ilmu ada insya-Allah. Amalan pun masing-masing dah ada. Bukannya start from zero tuan. Ini bukan kelas untuk orang yang baru masuk Islam. Ustaz rasa macam baru Islam je Ustaz. Ada juga ke. Kalau orang baru masuk Islam silap lagi cepat belajar. Ini yang dah lama Islam dah. Kan? Bukannya tak reti. Dah reti. Tinggal lagi perbahasan kita tu ada perbahasan yang telus atau tidak. Huraian itu telus atau tidak. Itu saja. Sekarang ni kita dah akhir zaman, kita nak uraikan dengan jelas. Kita nak bincang dengan telus. Tanpa ada simpan-simpan pun. Walaupun kita, ustaz saya tak banyak apa hadis, tak banyak apa Quran, tak apa. It's okay. Yang penting kena telus dalam perbincangan. Kita cuba huraikan dengan mengikut apa Quran kata, hadis kata apa. Walaupun tak hafal, it's okay. Yang penting ikut apa yang Nabi kata. Ikut apa yang Allah kata. Boleh? Jadi insya-Allah sedang memuliakan Allah Taala. Jadi kesimpulan, kata-kata semangat itu jangan diletakkan pada keadaan, jangan diletakkan pada kebendaan. Jangan sama sekali. Okey? Kata-kata semangat itu kena dibangunkan dengan Allah. Dengan Allah aku hidup. Dengan Allah aku berniaga. Dengan Allah aku berkahwin. Dengan Allah aku dapat segala-galanya. Okey, mulakan dengan kalam yang itu. Rasa tak adil suami anak undur diri. Itu namanya apa? Rasa tak adil. Suami anak undur diri. Silakan undur. Habis cerita. Tak ada cerita banyak. Ya? Nampak macam mana? Patutnya kena selesaikanlah masalah itu. Apa sebab? Adakah adil itu dia faham? Dah buat baru nak undur? Jangan. Telajak perahu boleh diundur, terajak kata buruk padahnya. Kalau dah terlajak buat, ingat dengan undur boleh selesai masalah? Tidak. Orang beriman dia takkan habiskan sesuatu perkara itu dengan tergantung. One touch consider soul. Macam itulah. Touch saja. Consider soul. Kalau tak, jangan pegang. Okey? Kalau tak, jangan pegang. Once pegang, ditanya. Ditanya tak dapat jawab, ke dalam. Jadi tolong selesaikan setiap yang kita pegang. Itu bukan dengan mengalah. Tetapi dengan Allah. Pastikan datangkan balik Allah. Maknanya tak ada Allah lah bila nak mengalah. Saya mengalah, jemaah tak tahan. Abang. Jemaah tak tahan. Apa kamu tak tahan? Saya nak mengalah. Mengalah, orang mengalah tak ada Allah. Siapa yang mengalah, dia tak ada Allah. Habis Ustaz, macam tak nak mengalah? Adakanlah Allah. Macam nak adakan Allah? Dengan ilmu. Bangunkan baliklah hidup tu dengan agama. Betulkan balik iman di dada. Mantapkan kembali amalan tu biar jelas. Khususkan balik keutamaan. Letak balik, susun balik. Strukturkan balik. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala.
Baik, jadi sedang jemaah memulakan Allah SWT. Jangan terkesan dengan masalah. Itu je, semangat kita alihkan. Jadi semangat, katakan dengan Allah. Katakan, itu semangat yang sebenar. Biarpun orang alergik, kadang-kadang ada orang ni bernanah telinga, lantaklah dia. Itu dia punya pasal. Sekarang kita yang nak semangat, bukan dia. Kalau dia tak nak semangat dengan Allah, itu dia punya pasal. Kita nak semangat dengan Allah. Kita cakap itu adalah satu seruan. Itu satu doa. Sebab kita sebut dengan Allah tu. Apa-apa ada nama Allah, apatah lagi nama Ismul Azim, Ismul Jalal lah. Itu Allah, with Allah, atau billahi, atau bismillahi. Maka dia akan jadi satu ini yang dipanggil mukjizat. Ini yang dipanggil kuasa, tuan-tuan. Dengan nama Allah, simple lah. Allah itu meliputi segala-gala kekuatan. Macam makan pil lah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pelik kan, kalau pil kecil je, alah masuk badan, tiba-tiba zoom. Gitulah. Allah, tuan-tuan, nampak simple je, tapi dia punya kesan, Masya Allah. Luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Khair, jadi insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu pengajian kita pada malam ini. Baik, alhamdulillah, macam biasa, mana yang belum buat, belum dapatkan billahi, sila dapatkan. Alhamdulillah, terima kasih yang kita nak biar lekat dan ingat dan taat dan buat. Okey. Tujuan diadakan, Allah ilhamkan untuk adakan billahi ini adalah untuk mendidik. Ini Allah izinkan. Allah izinkan untuk adakan ni, tuan-tuan, untuk kita biar mendidik kita. InsyaAllah. Saya difahamkan ada yang ikut kala-kala. Kala-kala tu bukan pilihan yang sebenarnya. Just variety saja. Jangan jadikan kala tu sebagai perbincangan utama pula. Saya nak kala ni, nak kala ni. Kita bagi satu set yang senang. Printing jalan senang. Biar ada variety, itu saja. Okay? Yang penting ni. Ni. Billahi. Dan ini kalau misal kata ada yang bertanya, ada ingat jalan tandas, jangan dia terdedah, tutup. Ataupun masukkan dalam beg, is okay. Dalam bekas, dalam beg, dia tak nampak. Dia bukannya terterang, nyata begitu. Tak ada masalah. Baik, jadi senang jemaah muliakan Allah SWT, insyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk istiqamah. Saya tahu istiqamah itu susah, tapi bila ada Allah, semuanya jadi mudah. Dunia ni susah, tuan-tuan. Dunia ni memang susah. Ni kata kebenaran. Dunia ni memang susah, tuan. Jadi anda nak cari semangat itu dengan apa? Dengan dunia? Tak jadi. Sebab dunia memang susah. Jadi carilah semangat dengan Allah. Sebab susah akan jadi mudah bila dengan Allah. Bukan dengan usaha. Ramai orang mencari usaha untuk mudahkan sesuatu perkara. Tetapi makin dia berusaha, makin terbelit-belit dia. Makin buntu dia. Kerana dia beranggapan usaha dia memudahkan semua perkara. Kita dah lihat kan berapa banyak usaha yang gagal hari ini walaupun penuh dengan teknologi. Kan? Dengan contoh penyakit yang ada sekarang ni, usaha bukan kecil-kecil anaknya usaha. Tapi kita berusaha. Tapi usaha tak ada kuasa. Faham? Jadi dunia ni susah. Sebab tu susah ni memang adat kita. Memang guru saya pun cakap cari susah. Kalau tak susah tu pelik tu. Pelik je. Maknanya kan jadi istidraj. Senang. Apa senang? Ini tak susah pun ni. Kalau tak susah, something wrong. Dia kalau susah, tu betul lah tu. Ustaz, susah Ustaz nak mengaji ni. Ya Allah. Betul lah tu. Kalau susah tu betul. Jadi nak mudah, itu dengan Allah. Allah mudahkan. Allahumma yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Dengan Allah akan mudah segala-galanya. Okey, selalu ingat bahawa mudah dengan Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak, Allah kata. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. InsyaAllah. Dunia itu memang susah. Jangan jadikan semangat itu pada yang susah. Sebab kita akan rebah. Bila semangat letak pada yang susah, kita akan rebah. Sebab susah akan menyebabkan kita makin terjatuh. Susah. Memang. Tapi kenapa kita boleh bangkit? Sebab dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey? InsyaAllah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang.
InsyaAllah terima kasih kepada semua yang terus istiqamah di dalam pengajian. Mudah-mudahan mendapatlah kelebihan yang Allah berikan, insyaAllah, yang dijanjikan pada barang siapa yang istiqamah dalam menuntut ilmu ini. InsyaAllah fadilahnya cukup besar, tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara, terlanjur dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.